Wah, cantiknya pameran STEM antarabangsa. Tengok ni. Daripada mana ni? Oh, ni daripada Malaysia. Ha, tu daripada mana? Wah, daripada Argentina. Daripada mana ni? Daripada Spanyol. Wah, takkan 3 je. Kata cikgu ada banyak lagi STEM-STEM dekat sini, dekat pameran ni. Tapi, alah, mana cikgu ni? Siapa cikgu? Saya pun tak tahu. Kau tahu? Jom kita tengok profil guru kali ini. Let's go! Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Saya Akmal Nazri. Inilah dia Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM. Saya pasti murid-murid semua pun dah tahu dah siapakah guru yang akan bersama dengan saya kali ini bagi Kelab STEM dan Filateli atau nama singkatannya adalah KSEF. Cikgu Azlina, apa khabar cikgu? Baik, apa khabar Akmal? Alhamdulillah. Wah, cikgu baju hijau. Baju hijau. Macam mana lagu dia cikgu? Si baju hijau. Okey, cikgu, hari ini kita nak belajar STEM ke atau nak belajar kelas vokal, cikgu? Boleh, yang tu last kali. Okey. Baik, cikgu, katanya kan untuk kali ini cikgu nak beritahu kepada saya dan juga murid-murid yang sedang menonton ini mengenai aktiviti STEM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Betul ke? Betul. Jadi cerita kepada murid-murid tu, cikgu. Okey. Hari ni kita nak pergi ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa, tapi saya nak bawa Akmal menyusuri pameran dulu. Lihat pameran dulu. Apa yang ditawarkan bila masuk dalam kelab ni. Boleh cikgu, silakan. Okey, dalam kelab ni, dalam STEM ni, dia banyak jenis-jenis semasa pameran tu. Terdapat banyak STEM yang dipamerkan, jenis-jenis STEM tu. So yang pertama, saya nak tunjuk yang pertama yang dipanggil Aerofilateli. Aerofilateli. Kalau aero tu, apa yang Akmal fikir? Kalau aero ni yang melibatkan udara lah cikgu. Betul. So Aerofilateli ni selalunya pameran pos yang berkisarkan bahan bertemakan subjek pengangkutan udara seperti yang kita nampak di sini. Okey. Dan saya nak tunjuk juga ada juga contoh di sini. Cikgu pegang lama sikit cikgu. Itu murid-murid nak tengok tu. Inilah merupakan salah satu yang ada di pameran yang dipanggil Aerofilateli. Ya. Dalam Malaysia kita ada STEM. Kita ada STEM KLIA tahun 1965. 1965 ada tentang pengangkutan udara. Itu boleh dijadikan bahan pameran. Boleh saya tengok tak cikgu? Wah, ini saya rasa pertama kali ni tengok ni. Ini STEM pada tahun 1965. Antaranya, tapi yang ini bukan. Saya nak bagi contoh lah. Contoh Malaysia pernah keluarkan iaitu STEM KLIA tahun 1965. Ni cikgu dah tulis by A. Mail. Mail mana? By A. Mail. Mail pula. Okey. Apa lagi cikgu selain daripada jenis STEM yang kedua Aerofilateli ni? Iaitu Astrofilateli. Ni melibatkan angkasa. Betul. Okey, Akmal pegang ini Akmal. Yang mana? Yang ini? Ya. So kalau Astrofilateli ni bahan pos dia berkisarkan STEM. Syok pembatalan dia bertemakan angkasa lepas. Dan Malaysia pun pernah keluarkan keluaran roket space satellite pada tahun 2009. Wah, nampak tu. Astrofilateli connected with astronomy and efforts to reach outer space. Wah. Menarik kan? Ini daripada negara mana ni cikgu? Ni Rusia. Murid-murid mesti teruja tengok kan, sebab selalunya murid-murid dia bila tengok angkasa lepas tu kan. Cikgu, daripada kampung saya cikgu. Daripada planet mana? Ni Korea. Daripada Korea. Ingat daripada planet mana? Ini. Wah. Ayah saya. Wah, ajusi, annyeong. Okey, seterusnya cikgu, apa lagi ada? Jenis STEM seterusnya kita panggil Maxima Fili. Kat Maxima ataupun Maxima Fili. Okey, ini saya tak pernah dengar perkataan ni. Yang ni sangat menarik sebenarnya sebab dia melibatkan aku pegang. Okey, saya pegang. Okey.
Dia melibatkan postcard, Okey. stamp dan postmark ataupun cop pembatalan. Oh, semua dalam satu? Ya. Postcard tu contohlah sebagai contoh kalau ada sambutan ulang tahun sekolah yang ke-50, Okey. ulang tahun sekolah yang ke-50, dia buat satu postcard gambar sekolah. Kemudian stamp tu bangunan sekolah yang lain sikit daripada postcard tu, dan dia buat cop pembatalan. Dia boleh buat cop sendiri tau. Cop ni? Ya, betul. Itu yang istimewanya. Nampak tak? Ada sahabat baik saya, cikgu. Lotong merah. Terbalik. Macam tu. Nampak tak? Oh. Cikgu, ini saya rasa saya cukup berbangga lah, cikgu. Kenapa? Dan berbesar hati juga, cikgu. Saya rasa kalau saya tak masuk apa orang kata kelab KESEF ni kan, saya pun tak tahulah, cikgu, kan adanya jenis-jenis stamp macam ni. Nampak tak? So nama dia menarik. Kad Maxima. Kad Maxima. Okey. Baik, seterusnya. Kita tengoklah pada tema. Kalau tema masjid, kita nak buat masjid, and then dia punya stamp masjid. Boleh juga. Tapi dia tak boleh sama lah dengan stamp tu. Kalau postcard tu masjid, dia punya stamp masjid juga, tapi lain sikit dia punya gambar dengan postcard. Okey, baik. Cikgu, kita dah tahu mengenai aerofilateli, dah tahu apa lagi yang astrofilateli, Maxima Fili. Apa lagi, cikgu? Okey, kita ada philatelic literature, iaitu ni aku depan ni. Oh, yang ni. Yang ni penulisan buku ataupun jurnal, artikel tentang stamp. Selalunya mereka yang berpengalaman yang menulis tentang inilah penulisan ni. Yang ni, cikgu. Nampak tak? Pemungut Stamp Malaysia, The Journal of Philatelic Society Malaysia. PSM. Atau singkatannya PSM. PSM. Cantik lah, cikgu. Saya pun tak pernah tengok pun PSM ni, cikgu, kan? Boleh saya buka dalam, cikgu? Boleh. Okey, saya akan berikan anda gambaran dalam buku ni macam mana. Inilah ni dalam dia. selalunya otai-otai lah yang menulis tentang bahan-bahan filateli lah. Ni nampak. Okey, ini halaman yang muka surat pertama. Lepas tu saya buka dalam tengah. Nampak tak? Macam-macam info yang diberikan. Betul. Daripada penulis buku ni. Betul, cikgu? Ya. Okey. Baik, jadi kalau nak dapatkan segera di Didik TV Shop dengan harganya. Berapa, cikgu, harganya? Tak ada, yang percuma. Percuma. Okey. Baik, saya tak waktu sini. pameran tu akan diberilah. Okey. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, ada lagi. Dia panggil Postal History. Postal yang mana satu Postal History. Okey, ini aku nak pegang. Okey, yang ni bahan filateli yang lama. Lama lah yang dia berkisarkan bahan pos yang menceritakan sejarah perkhidmatan pos yang lama-lama. So, mereka akan pamerkan sewaktu pameran tu. Ya. Nampak, cikgu, saya tolong pakai bermain kita untuk the zoom. Dia naik ke atas, dia naik ke bawah. Nampak. Itu dia. Cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit mengenai postal history ini pada ketika zaman bila, cikgu? Zaman kita belum lahir, Akmal. Sejarah lama. Kalau saya lahir 1902. Ya. Jadi yang ini tahun bila pula, cikgu? Memang maksudnya saya 1978, maksudnya Akmal ni zaman bila ni? Saya vampire, cikgu. Okey. Cantiklah, cikgu. Baik, ini mengenai postal history. Apa lagi, cikgu, nak Dan yang kongsikan? terakhir, yang paling ditekankan untuk sekolah, untuk murid-murid adalah thematic stamp. Okey, yang ni thematic filateli. Yang mana? Yang ini? Yang ini. Okay, yang ini, yang besar ni? Yang ni bertema. Okey, cikgu mungkin boleh kita pegang sama-sama, cikgu. Ini saiz A3, betul? Yang ni saya bagi contoh, sebab folio ni bertemakan tentang bunga sebab tajuk dia flowers. So dalam ni semua stamp kita buka, ya, kan? Okey, kita buka sama-sama. Ini tajuk dia. Okey. Okey. Cikgu, sekejap saya tolong cikgu. Ni, nampak tak? Ni ada introduction terbalik. Terbalik. Okey, baik. Sana. Okey, saya tolong cikgu kejap, Okey. Macam ni betul, cikgu? Sana. Di sebelah sini. Okey, Sebab kalau folio ni murid-murid size A3. dapat lihat, inilah dia. Ni introduction, pengenalan tentang, sebelum dia nak cerita bunga tu, dia bagi dah dulu pengenalan tentang rama-rama. Okey, lepas tu baru dia sikit. Tengok
Dia banyak tematik ni, banyak ada flora dan fauna, ada tentang penerbangan, pengangkutan. Okey, betul lah cikgu. Jadi yang ini dihasilkan oleh murid-murid, betul? Betul. Dihasilkan. Ada juga oleh guru-guru. Nampak tak, sebenarnya inilah kelebihannya jika kita menyertai bagi ahli kelab KESEF. Yes. Yang mana bukan Ahli saja KESEF. Ahli KESEF. Ahli KESEF. Yang mana ianya bukan saja kita hanya mengumpul stem, bertukar-tukar, tetapi nampak tak banyak info-info yang saya pun tak tahu, anda pun tak tahu, tapi katanya cikgu, banyak lagi yang cikgu nak kongsikan. Banyak. Baik, semuanya selepas ini kita berhenti rehat dulu, kembali dalam kelab dan persatuan. Cikgu, tengok ni cikgu. Grow with passion and patience. Yes. Wah, ada pertandingan One Page Exhibit. Tarikh tutup dah bila? Lagi 3 minggu ni. Cikgu, sempat ni cikgu kalau kita nak sertai pertandingan ni cikgu. Boleh. Wah, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazim. Bukan apa ni, saya ada terbaca ni. Pertandingan One Page Exhibit ni. Betul cikgu kan? Wah, ini kalau kita masuk ni menang apa ni cikgu? Sebuah banglo. Besar sangat tu. Baik, saya pasti murid-murid tertanya-tanyakan, pertandingan One Page Exhibit ni apa dia ni cikgu? Pertandingan apa? Mungkin cikgu boleh terangkan dulu cikgu. Okey Akmal, kita sempat lagi kan untuk masuk pertandingan ni kan? Sempat. So hari ni kita akan buat bersama-sama One Page Exhibit ni. Tapi sebelum tu saya nak terang dulu apa tu One Page Exhibit. Ya. Okey, so One Page Exhibit ni sebenarnya satu folio sekeping. Betul lah macam Akmal fikirkan One Page Exhibit tu. Cuma kita memerlukan satu kertas A4 dan ia sebenarnya untuk murid-murid yang baru belajar nak buat folio. Dia macam adik kepada folio. Adik kepada folio. Adik kepada folio. Jadi namanya? Okey. So, selalunya kita akan buat untuk murid sekolah rendah dan cerita di dalam folio dalam One Page Exhibit ni ringan je. Dia cerita imajinasi kanak-kanak tentang yang very yang tak terlalu yang tak terlalu berat, ringan lah ya. Dan cuma menggunakan beberapa stem sahaja. Dia tak perlu sampai 30, 40, 50. Cuma lebih kurang 10 hingga 12 keping. Okey. Baik, jadi sekarang ini saya dan juga cikgu kita akan melakukan macam mana nak buat one page ni kan. Betul cikgu kan? Tapi kami akan lakukan di atas kertas A3 lah untuk mendapatkan gambaran lagi luas, besar, clear, 4K. Untuk anda. Okey, jadi cikgu, bahan-bahannya sebenarnya kita kena ada apa cikgu? Saya pada kertas A4 kan? Bahan-bahannya ialah kita menggunakan black street ni. Okey, ni dinamakan black street. Okey. Ini fungsinya untuk apa cikgu? Ini untuk kita meletakkan stem di dalam dia supaya dia terpelihara dengan baiklah, dia tak rosak. Dia bukan tampal stem tu terus tak boleh kertas. Tak boleh tampal dengan gum. Nanti saya akan tunjukkan bahan-bahan lain. Okey. Dan dia ada pelbagai saiz. Okey, ada yang macam ni, 4 segi tepat, 4 segi memanjang, 4 segi macam-macam lah 4 segi kan. Okey, yang mana ini yang mana kita nak masukkan stem dalam dia. Betul cikgu kan? Ya. Dan inilah yang kita perlukan untuk melekatkan stem tu dekat black strip tu. Ya, saya rasa semua tahulah. Apa namanya? Blue tick. Blue tag. Blue tick tu yang kita bila hantar tu kan. Dan dia ada warna. Ada warna biru gelap, ada warna hijau, ada warna putih. Betul. Blue tick tu kalau saya hantar mesej kat cikgu tak reply, dia blue tick je. Kadang-kadang malas nak layan Akmal kan. So dia blue tick je. Okey. Baik, kemudian macam biasa gunting. Gunting untuk kita kemaskan di tepi black strip tu. Dan semestinya stem. Ya, betul tu cikgu. Okey, jadi cikgu ada mengatakan yang stem ni kita tidak boleh tampal terus di atas permukaan kertas A4 cikgu. Betul. Kalau tak nanti bila kita nak cabut balik, rosak lah. Rosak, tak boleh gunakan semula. Jadi macam mana cikgu? Langkah pertama, silakan. Okey, sebelum tu ada beberapa syarat untuk buat one page exhibit ni juga. Dulu, saya cerita sikit zaman dulu. Dulu mereka menulis tangan. Menulis tangan. So kalau macam ada kesalahan bahasa sikit tu dia macam tak apalah. Tapi sekarang dah dibolehkan printed. Maksudnya boleh guna komputer. Bila boleh guna komputer tu kalau untuk pertandingan bila salah je kita potong markah.
salah je kita potong patah. Oh, dari segi tata bahasanya. Ya, perlu juga. Perlu diambil berat dari segi ejaan, tata bahasa tu lah. Baik. Dan ada saiz-saiz tulisan. Tajuk dia berapa, dia punya tulisan isi dia berapa, supaya nampak seragam, kemas. Tapi yang one page exhibit ni ia takkan menjadi satu masalah ataupun isu sekiranya kalau contoh murid tersebut menang tapi sebenarnya dibantu oleh guru, cikgu. Tak ada masalah. Itu fungsi guru penasihat tu untuk menasihati murid-murid supaya dia punya one page exhibit tu lebih baik lah. Ada bantuan. Okey, baik cikgu. Saya pasti murid-murid pun dah tak sabar macam mana nak buat one page exhibit ni. Bahan pun kita dah tahu, syarat-syarat pun dah tahu. Cuma kita macam mana nak buat langkah pertama ni, cikgu? Nak panaskan minyak dulu ke atau macam mana? Okey, yang pertama kita kena kenali dulu stem apa yang kita ada dan tema apa kita nak buat tu. Cerita apa kita nak buat tu. Okey. Kalau saya ada stem bangunan bersejarah di Malaysia, aku rasa nak cerita tentang apa? Bangunan bersejarah di Malaysia. Banyaklah, cikgu. Saya nak buat ni. Bangunan Sultan Abdul Samad. Dia kena cerita kanak-kanak. Dia tak boleh cerita terlalu formal. Cerita apa yang aku cuba cerita sikit. Pasal bangunan ke? Tiba-tiba dia macam tak datang pula. Dia tak masuk pula ni. Saya serahkan kepada cikgu lah. Mungkin Akmal boleh cerita masa cerita sekolah, Akmal pergi mana. Okey. Contoh macam Kotak Formosa. Tapi stem tu mesti ada tema yang sama. Dia tak lari daripada tema dia. Nak sebutnya. Okey. Contoh kita dah print. Kita dah ada cerita tentang bangunan sejarah tu. Okey. Akmal tampal sebagai tajuk dia. Baik, ini tajuk dia lah. Dan juga pengenalan. Dan juga pengenalan. Seperti mana cikgu katakan tadi, yang mana kita nak buat mengenai bangunan bersejarah di Malaysia. Okey, ini bayangkanlah kita pun nak tulis tajuk, temanya. Kita boleh tuliskan dekat komputer dan kita print. Kita boleh tampal. Kat mana? Dekat atas kertas. Tapi yang betulnya kita tak perlu tampal lah. Kita dah terus print dekat kertas itu. Okey. Baik. Jadi kita tampal Okey, kita tampal, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu, cikgu, kita pun dah tampal. Lepas tu, nampak kan? Okey. Seterusnya? Okey. Lepas tu kat bawah tu, cuba ambil seterusnya. Okey. Itu adalah deskripsi ataupun dia punya apa yang kita ceritakan kat atas tu, kita letak stem dia di bawah tu. Nampak tak? Ini stem yang orang kata mesti ada kena-mengena dengan tajuk yang kita pilih. Betul. Macam tadi bangunan bersejarah di Malaysia kan. Jadi inilah dia stem-stem. Okey, baik. Kita pun dah masukkan dalam, panggil apa tu, cikgu? Black strip. Black strip tu. Dan kita pun akan tampalkan. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Ketiga, kita ada cerita seterusnya. Okey, macam inilah tadi yang mana ini menceritakan mengenai stem-stem tu. Itu bangunan apa? Salah satunya kita ada Istana Lama Seri Menanti di Negeri Sembilan. Kita juga ada nampak tak Istana Kuning, betul ke cikgu saya sebut tu? Ya, betul. Istana Kuning Kuala Kangsar, ada Istana Kesultanan Melaka dan sebagainya. Ini mesti kena mengena dengan stem tu, betul? Stem tu mesti wujud lah. Okey. Baik, kita pun tampal macam ni. Baik, lepas tu, cikgu. Okey, kita tampal semua stem yang Akmal sebut tadi. Istana Kuning, kita tampal Istana Kesultanan Melaka. Ni? Istana Kesultanan Melaka. Dan bangunan apa tu? Yang ni saya kena pusing kepala saya kan, cikgu. Ini memorial, cikgu. Okey. Ada memorial juga. Ini yang saya cakap tadi tu. Dia Akmal terus tampalkan semuanya. Baik, sambil-sambil saya tampal ni, cikgu kan, mungkin cikgu juga boleh kongsikanlah antara tips and tricks kepada murid-murid kalau diorang nak buat one page exhibit ni, cikgu. Silakan. Okey, selain daripada black strip ni mahal sikit tau harga dia kalau kita nak beli dengan collectors ataupun di luar ataupun di Sesawang, di laman Sesawang. Jadi kita boleh buat sendiri. Belakang ni kita boleh guna kertas A4 warna hitam. Baik. Okey, kemudian kita tampal lah dengan double sided yang nipis tu, and then depan ni guna hardcover. So, kita boleh cover dia untuk tutup stem tu lah. Dia tak ada terbuka je macam tu. So dia sebenarnya dia bertingkap macam ni.
Okey. Baik, itu salah satu perkongsian yang mana murid-murid juga bolehlah gunakan skrin tak ada black stain. Okey cikgu. Okey. Sambil kita cikgu menerangkan tadi tu, saya pun dah siap dah menghasilkan one page exhibit. Inilah hasilnya. Tapi ini kita tampal kan? Betul. Cara betulnya adalah kita boleh menggunakan komputer riba ke dan sebagainya dan kita boleh cetak terus macam ni. Betul cikgu? Betul. Nampak tak? Ini salah satu ni cikgu boleh pegang cikgu. Dan inilah one page exhibit yang saya menang pada 3 tahun lepas cikgu. Oh, tahniah Akmal. Yang mana tajuknya The Giant Panda. Jadi inilah rupanya one page exhibit susunan tu ikut kreativiti kita lah macam nak buat. Macam ni saya letakkan tajuk utama di atas sekali. Ini adalah dia punya pengenalan dan ini adalah stem-stem yang berkaitan dengan panda tersebut. Janganlah tiba-tiba letak kucing, letak buaya. Dia mesti sesuai dengan tema tu lah. Kalau panda-panda saja semua. Okey. Baik, inilah kita dah ada 2 contoh kan. Jadi diharapkan selepas murid dapat melihat, macam tu rupanya nak buat. Senanglah. Tapi pastikan ada bimbingan daripada guru pembimbing, betul? Ada satu lagi saya lupa nak beritahu. Untuk tahun ni kita gunakan bahasa Melayu sahaja. Menggunakan bahasa Melayu sahaja. Okey, ingat. Baik. Jadi saya pasti kita pun dah siapkan, dah tunjukkan juga 2 one page exhibit ni. Jadi ini kita panggil two page exhibit. Cikgu, betul? Tak boleh. Tak boleh. Orang lagi nak bertirai handa kepada anda semua, jangan main. Selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Cikgu, ni my friend namanya Acong . Nah ini ada pertandingan one page exhibit. Tarikh tutup dah bila? Lagi 3 minggu ni. Cikgu, sempat ni cikgu kalau kita nak sertai pertandingan ni cikgu. Boleh. Wow, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazim. Bukan apa ni, saya ada terbaca ni pertandingan one page exhibit ni. Betul cikgu kan? Wah, ini kalau kita masuk ni menang apa ni cikgu? Sebuah banglo. Besar sangat tu. Baik, saya pasti murid-murid tertanya-tanyakan, pertandingan one page exhibit ni apa dia ni cikgu? Pertandingan apa? Mungkin cikgu boleh terangkan dulu cikgu. Okey Akmal, kita sempat lagi kan untuk masuk pertandingan ni kan? Sempat. So hari ni kita akan buat bersama-sama one page exhibit ni. Tapi sebelum tu saya nak terang dulu apa tu one page exhibit. Ya. Okey, so one page exhibit ni sebenarnya satu folio sekeping. Betul lah macam Akmal fikirkan one page exhibit tu. Cuma kita memerlukan satu kertas A4 dan ia sebenarnya untuk murid-murid yang baru belajar nak buat folio. Dia macam adik kepada folio. Adik kepada folio. Adik kepada folio. Jadi namanya? Okey. So, selalunya kita akan buat untuk murid sekolah rendah dan cerita di dalam folio dalam one page exhibit ni ringan je. Dia cerita imajinasi kanak-kanak tentang yang very yang tak terlalu yang tak terlalu berat, ringan lah ya. Dan cuma menggunakan beberapa stem sahaja. Dia tak perlu sampai 30, 40, 50. Cuma lebih kurang 10 hingga 12 keping. Okey. Baik, jadi sekarang ini saya dan juga cikgu kita akan melakukan macam mana nak buat one page ni kan. Betul cikgu kan? Tapi kami akan lakukan di atas kertas A3 lah untuk mendapatkan gambaran lagi luas, besar, clear, 4K. Untuk anda. Okey, jadi cikgu, bahan-bahannya sebenarnya kita kena ada apa cikgu? Saya pada kertas A4 kan? Bahan-bahannya ialah kita menggunakan black street ni. Ini dinamakan black street. Okey. Ini fungsinya untuk apa cikgu? Ini untuk kita meletakkan stem di dalam dia supaya dia terpelihara dengan baiklah, dia tak rosak. Dia bukan tampal stem tu terus tak boleh kertas. Tak boleh tampal dengan gum. Nanti saya akan tunjukkan bahan-bahan lain. Okey. Dan dia ada pelbagai saiz. Ada yang macam ni, 4 segi tepat, 4 segi memanjang, 4 segi macam-macam lah 4 segi kan. Okey, yang mana ini yang mana kita nak masukkan stem dalam dia. Betul cikgu kan? Ya. Dan inilah yang kita perlukan untuk melekatkan stem tu dekat black strip tu. Ya, saya rasa semua tahulah. Apa namanya? Blue tick.
Blue tag. Blue tick tu yang kita bila hantar tu kan. Okay. Dan dia ada warna. Ada warna biru gelap, ada warna hijau, ada warna putih. Betul. Blue tick ni kalau saya hantar mesej kat cikgu tak reply, dia blue tick je. Kadang-kadang malas nak layan Akmal kan. So dia blue tick je. Okey. Baik, Kemudian, lepas tu macam biasa gunting. Gunting untuk kita kemaskan di tepi black strip tu. Dan semestinya stem. Ya, betul tu cikgu. Okey, jadi cikgu ada mengatakan yang stem ni kita tidak boleh tampal terus di atas permukaan kertas A4 cikgu. Betul. Kalau tak nanti bila kita nak cabut balik rosaklah. Rosak, tak boleh gunakan semula. Jadi macam mana tu cikgu? Langkah pertama, silakan. Okey, sebelum tu ada beberapa syarat untuk buat one page LCB ni juga. Dulu saya cerita sikit zaman dulu. Dulu mereka menulis tangan. Menulis tangan. So kalau macam ada kesalahan bahasa sikit tu dia macam tak apalah. Tapi sekarang dah dibolehkan printed. Maksudnya boleh guna komputer. Bila boleh guna komputer tu kalau untuk pertandingan bila salah je kita potong markah. Salah je kita potong markah. Dari segi tata bahasanya. Ya, perlu juga. Perlu diambil berat dari segi ejaan, tata bahasa tu lah. Baik. Dan ada saiz-saiz tulisan. Tajuk dia berapa, dia punya tulisan isi dia berapa, supaya nampak seragam, kemas. Tapi yang one page exhibit ni ia takkan menjadi satu masalah ataupun isu sekiranya kalau contoh murid tersebut menang tapi sebenarnya dibantu oleh guru cikgu. Tak ada masalah, itu fungsi guru penasihat tu untuk menasihati murid-murid supaya dia punya one page exhibit tu lebih baiklah. Ada bantuan. Okey, baik cikgu. Saya pasti murid-murid pun dah tak sabar macam mana nak buat one page exhibit ni. Bahan pun kita dah tahu, syarat-syarat pun dah tahu, cuma kita macam mana nak buat langkah pertama ni cikgu? Nak panaskan minyak dulu ke atau macam mana? Okey, yang pertama kita kena kenali dulu stem apa yang kita ada dan tema apa kita nak buat tu. Cerita apa kita nak buat tu. Okey. Kalau saya ada stem bangunan bersejarah di Malaysia, aku rasa nak cerita tentang apa? Bangunan bersejarah di Malaysia. Banyaklah cikgu. Saya nak buat ni, bangunan Sultan Abdul Samad. Dia kena cerita kanak-kanak, dia tak boleh cerita terlalu formal. Cerita apa yang aku cuba cerita sikit. Pasal bangunan ke? Tiba-tiba dia macam tak datang pula, dia tak masuk pula ni. Saya serahkan kepada cikgu lah. Mungkin Akmal boleh cerita masa cerita sekolah Akmal pergi mana. Okey. Contoh macam Kotak Famosa. Tapi stem tu mesti ada tema yang sama, yang dia tak lari daripada temanya. Siapa nak sebutnya? Okey. Contoh kita dah print, kita dah ada cerita tentang bangunan sejarah tu. Okey, Akmal tampal sebagai tajuk dia. Baik, ini tajuk dia lah. Dan juga pengenalan. Dan juga pengenalan. Seperti mana cikgu katakan tadi, yang mana kita nak buat mengenai bangunan bersejarah di Malaysia. Okey, ini bayangkanlah kita pun nak tulis tajuk, temanya, kita boleh tuliskan dekat komputer dan kita print. Kita boleh tampal kat mana? Dekat atas kertas. Tapi yang betulnya kita tak perlu tampal lah. Kita dah terus print dekat kertas itu. Okey. Baik. Jadi kita tampal okey, kita tampal cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas tu cikgu, kita pun dah tampal. Lepas tu, nampak kan? Okey. Seterusnya? Okey. Lepas tu kat bawah tu, cuba ambil seterusnya. Okey. Itu adalah deskripsi ataupun dia punya apa yang kita ceritakan kat atas tu, kita letak stem dia di bawah tu. Nampak tak? Ini stem yang orang kata mesti ada kena-mengena dengan tajuk yang kita pilih. Betul. Macam tadi bangunan bersejarah di Malaysia kan. Jadi inilah dia stem-stem. Okey, baik. Kita pun dah masukkan dalam, panggil apa tu cikgu? Black strip. Black strip tu. Dan kita pun akan tampalkan. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Ketiga, kita ada cerita seterusnya. Okey, macam inilah tadi yang mana ini menceritakan mengenai stem-stem tu. Itu bangunan apa? Salah satunya kita ada Istana Lama Seri Menanti di Negeri Sembilan. Kita juga ada nampak tak Istana Kuning, betul ke cikgu saya sebut tu? Ya betul, Istana Kuning Kuala Kangsar, ada Istana Kesultanan Melaka dan sebagainya. Ini mesti kena mengena dengan stem tu, betul? Stem tu mesti wujud lah. Okey. Baik, kita pun tampal macam ni. Baik, lepas tu cikgu. Okey, kita tampal semua stem yang Akmal sebut tadi. Istana Kuning, kita tampal Istana Kesultanan Melaka. Ni? Istana Kesultanan Melaka. Dan bangunan apa tu?
Yang ni saya kena pusing kepala saya dah, cikgu. Ini memorial, cikgu. Okey. Ada memorial juga. Ini yang saya cakap tadi tu. Dia akan terus tampalkan semuanya. Baik, sambil-sambil saya tampal ni cikgu kan, mungkin cikgu juga boleh kongsikanlah antara tips and tricks kepada murid-murid kalau diorang nak buat one page exhibit ni, cikgu. Silakan. Okey, selain daripada Blackstrip ni mahal sikit tau harga dia kalau kita nak beli dengan collectors ataupun di luar ataupun di Sesawang, di laman Sesawang. Jadi kita boleh buat sendiri. Belakang ni kita boleh guna kertas A4 warna hitam. Baik. Okey, kemudian kita tampal lah dengan double sided yang nipis tu, and then depan ni guna hardcover. Kita boleh cover dia untuk tutup stem tu lah. Dia tak ada terbuka je macam tu. So dia sebenarnya dia bertingkap macam ni. Okey. Baik, itu salah satu perkongsian yang mana murid-murid juga bolehlah gunakan skrin tak ada black stream. Okey, cikgu. Sambil kita cikgu menerangkan tadi tu, saya pun dah siap dah menghasilkan one page exhibit. Inilah hasilnya. Tapi ini kita tampal kan? Betul. Cara betulnya adalah kita boleh menggunakan komputer riba ke dan sebagainya, dan kita boleh cetak terus macam ni. Betul, cikgu? Betul. Nampak tak? Ini salah satu ni cikgu boleh pegang, cikgu. Dan inilah one page exhibit yang saya menang pada 3 tahun lepas, cikgu. Tahniah, Akmal. Yang mana tajuknya The Giant Panda. Jadi inilah rupanya one page exhibit. Susunan tu ikut kreativiti kita lah macam nak buat. Macam ni saya letakkan tajuk utama di atas sekali. Ini adalah dia punya pengenalan. Dan ini adalah stem-stem yang berkaitan dengan panda tersebut. Janganlah tiba-tiba letak kucing, letak buaya. Dia mesti sesuai dengan tema tu lah. Kalau panda-panda saja semua. Okey. Baik, inilah kita dah ada 2 contoh kan. Jadi diharapkan selepas murid dapat melihat, macam tu rupanya nak buat. Senanglah. Tapi pastikan ada bimbingan daripada guru pembimbing, betul? Ada satu lagi saya lupa nak beritahu. Untuk tahun ni kita gunakan bahasa Melayu sahaja. Menggunakan bahasa Melayu sahaja. Okey, ingat. Baik. Jadi saya pasti kita pun dah siapkan, dah tunjukkan juga 2 one page exhibit ni. Jadi ini kita panggil two page exhibit, cikgu. Betul? Tak boleh. Tak boleh. Orang lagi nak berkira handa kepada anda semua, jangan main. Selepas ini kita akan kembali dalam Kelab dan Persatuan. Cikgu, ni my friend namanya Acong lah. Nah ini. Wah, cikgu! Saya baru tahulah, cikgu. Ada juga pertandingan bagi penulisan folio stem, cikgu. Masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, juara stem iaitu Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Azna. Cikgu, ini penulisan folio stem, cikgu. Saya ingat ada one piece exhibit je. Folio stem pun ada juga. Ni kira abang kepada one page exhibit tu. Tadi adik. Ini abang. Ini abang. Mak dengan bapak dia siapa? Kita cari. Okey. Wah, cikgu. Ini pertandingan penulisan folio stem ni macam mana pula, cikgu? Apa yang kita kena buat? Saya tahulah kena buat folio, tapi mungkin cikgu boleh terangkan lebih lanjut mengenai pertandingan ini. Silakan, cikgu. Okey, penulisan folio stem ni subjeknya lebih berat. Dan bahan tulis dia pun lebih banyak. Jika kita tengok one page exhibit cuma menggunakan beberapa, tapi folio stem ni menggunakan banyak bahan tulis dan tajuknya pun sudah disediakan. Kita mesti tulis mengikut tema yang diberi. Tajuk dia. Macam tahun ni iaitu tajuk dia apa kemarin kat situ? Destinasi pelancongan antarabangsa. Jadi mereka murid-murid yang ni terbuka kepada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah dan juga untuk guru-guru. Itu dia. Dia memang hebatlah editor kali ni. Okey. Baik, cikgu. Inilah rupanya sebenarnya, betul? Betul. Inilah dia folio yang saya masukkan tadi kalau kita masuk pertandingan bagi folio stem ni. Inilah rupanya. Betul, cikgu? Betul. Yang mana tadi kan saya dah tunjuk dah dalam dia macam mana kan, tapi dia kena mengikut tema lah, betul? Ini yang tahun-tahun lepas ni, betul, cikgu? Dia boleh saiz A3 ataupun saiz A4, tengok pada keperluan Ni nampak. Itu. Punyalah besar. Dia kena buat A3, betul, cikgu? A3 dan juga boleh juga A4. A3 ataupun A4. Ada yang dia kena cukup muka surat. Okey, muka surat dia bermula dengan 16 muka surat. Okey. Kemudian kita gandakan 2 jadi berapa?
16/2 berapa? Apa dia tadi? 16 muka surat tu dia punya yang paling sikit. Dan kita kena kalau nak buat lagi banyak, kita gandakan 2, darab 2 berapa? Gandakan 2, 32 cikgu. Gandakan 2 lagi. 74. Gandakan 2 lagi. Lagi. Okey, kalau tahu jawapan dia, okey kita berhenti rehat dulu sebab kepala saya berapa pening. Okey. Jadi cikgu, saya pun tak sabar. Inilah saya nanti-nantikan cikgu. Sebab kita dah belajar dah macam mana nak buat one page exhibit. Yang inilah abang dia. Iaitu folio step. Jadi apa antara bahan-bahan yang kita perlukan cikgu? Okey, kita tengok contoh dulu sekejap kat sini. Okey. Alright, tadi aku dah tunjukkan folio. Betul. Yang ni saya nak tunjukkan yang biasa, maksudnya stamp dan juga miniature yang kita cuma lekatkan di black strip biasa. Maksudnya kita gunakan 100% stamp dan juga miniature. Okey. Yang kita akan buat selepas ni adalah kita nak gunakan tingkap. Kita panggil tingkap window. Okey, yang tu. Okey, tingkap maksud cikgu? Okey, tingkap maksudnya yang ni cikgu. Kejap. Yang ni kita tak nak guna keseluruhan sampul surat akhir pertama ni. Okey. Tapi kita ini yang betul punya kan? Yang betul. Okey, ini yang betul punya. Kita cuma nak gunakan bahagian sini saja. So macam mana kita nak pamerkan dalam folio tu? Kalau kita gunting tak boleh cikgu? Rosaklah. Kalau gunting kita rosak. Kalau gunting kita akan rosak kan? Kita akan rosakkan bahan filateli tu. Tak. Okey, saya memang tak dapat bayangan macam mana, tapi jangan risau sebab tu kita ada guru pembimbing kita kan. Aku nak tunjukkan dia punya kejadian sebenarnya dulu. Kejadian sebenar. Apa yang akan berlaku bila kita dah buat tingkap tu? Dia akan jadi macam mana? Ada satu malam tingkap pun terbuka dengan secara tiba-tiba. Tada! Inilah dia cikgu. Maksud cikgunya tingkap tu baru saya faham cikgu. Okey, yang mana kalau anda dapat lihat kan? Okey, kalau boleh murid-murid semua yang sedang menyaksikan ini letakkan jari anda di kaca TV sebab saya akan bagi anda rasa. Rasa sini. Yang mana? Dia macam ada lagi satu lapisan. Yang mana dia agak tebal sikit. Ini tingkap yang belakang tu, nampak tak? Jadi yang belakang ni sampul surat kan? Yang tadi tu. Sampul surat akhir pertama. Sampul surat yang depan tu, yang utama tu, kita tambahkan kat belakang supaya bentuknya akan jadi macam ni lah. Tak adalah kita nak gunting kan, nanti rosak keadaan stamp tersebut. Okey, jadi cikgu, macam mana kita nak buat ni? Okey, kita tunjuk prosesnya. Okey, kita yang pertama, of course kita nak gunakan stamp. Sebab yang ni kita nak guna bahagian sini saja. Jadi kita guna sampul surat pertama. Kemudian kita gunakan pisau. Okey. Dan blue tack. Okey. Baik. Kita dah siap-siapkan, kita ukur. Kita ukur, maksudnya kita dah siap-siap ukur untuk kita gunting saiz yang kita nak tu. Aku boleh tunjuk. Yang mana macam inilah rupanya. Okey, bila kita dah ukur tu kan. Yang senang dia macam ni. Ambil yang sampul surat ni. Kita letak belakang. Okey, dia macam orang panggil tekap lah kan. Tapi ni orang panggil tekap lah. Kita boleh nampak bayangan stamp tu kat belakang tu. Nampak tak kalau saya macam ni? Nampak kan? Ataupun Akmal, kita boleh ukur. Boleh ukur? Kita ukur, ya. Kita ukurlah berapa cm panjang dan lebar dia. Kemudian kita benda ni kita print kan, kita print dulu, kita dah agak-agak kat mana kita nak tampal tu, dan kita tebuk lubang di situ nanti. Okey, kalau macam ni apa yang saya ukur cikgu, 7 cm kali 10 cm. Okey, betul. Tinggi 7 cm. Dalam 10 cm. Itu kubur. Tapi bukan itu yang kita nak buat cikgu. Kita nak ukur tingkap cikgu. Kita bukan nak gali lubang. Okey. Baik cikgu. Jadi kita pun dah ukur siap-siap. Okey, lepas tu kita Akmal boleh potong dia gunakan ni cutter dia. Tapi pastikan murid-murid nak pakai ni, pastikan kalau boleh ada pengawasan daripada ibu bapa ataupun orang yang lebih berusia kan. Okey, jadi kita potong ni kita kena alas cikgu. Kang meja ni kang. Calon dia, kesian dia. Okey. Yang ini kita hanya ikut sajalah yang tadi kita dah ukur kan menggunakan pembaris. Lebih baik Akmal guna pembaris juga lah Akmal, takut nanti dia sangat bengek. Okey, so saya tarik macam tu je lah? Bukan, maksud saya ambil pembaris dan ambil tu. Okey. Kalau murid-murid mereka perlukan pembaris. Kalau tidak nanti dia sengit-sengit. Ya, hati-hati Baik cikgu. Sambil-sambil saya buat ni cikgu kan, mungkin cikgu juga boleh kongsilah kan apa antara
perkara yang menarik apabila kita buat benda ni mungkin ataupun tips and tricks juga cikgu? Okey, ada satu lupa saya nak beritahu tadi. Blue tack ni ada pelbagai jenis, ada pelbagai warna. Okey. Dipercayai lah sebab guru-guru yang buat STEM ni, guru-guru yang buat folio ni dia dah banyak pengalaman kan. Jadi mereka ada bagi tahu yang jika gunakan warna hijau ni dia lebih berminyak. Kalau lama dia lebih berminyak. So dinasihatkan untuk beli blue tack yang berwarna putih lah. Oh, warna putih warna yang biru macam hijau tu memang kurang sesuai lah cikgu. Katanya lah yang tu agak oily, so agak berminyak. Lagi satu kalau yang putih ni dia tak nampak warna kan kat belakang tu nanti bila kita tanggalkan. Okey. Dan cikgu juga mungkin boleh kongsikan apa antara kesalahan yang benda tu sebenarnya nampak orang kata macam remeh tapi itulah juga yang akan menjejaskan markah folio untuk murid-murid tu cikgu. Dan blue tack tu kalau kita nak cubit, kita ambil sikit je. Kita letak sikit, tak boleh tebal-tebal nanti dia macam ada berlekuk-lekuk, ada bonggol-bonggol. Okey, baik. Cikgu, apa yang pameran kebangsaan ni kan cikgu selalunya diadakan setiap tahun, betul? Betul. Jadi contoh pameran dia macam mana juga cikgu? Dekat mana? Lepas tu selalunya dia di awal tahun ke pertengahan ataupun di hujung tahun cikgu? Kita ada kita panggil Four Nation STEM Exhibition di mana ada 4 buah negara bergabung untuk mempamerkan bahan bazar iaitu daripada Singapura, Indonesia, Thailand dan juga Malaysia sendiri. Dan tahun ini diadakan di Singapura. Di Singapura. Dan satu lagi dia panggil satu lagi tu World STEM Exhibition ataupun competition. Di Singapura? Di Jakarta. Di Jakarta? Jakarta. Baru je selesai. Dan kita juga ada memenangi 2 buah sekolah telah memenangi hadiah peringkat antarabangsa. Antarabangsa di Jakarta baru-baru ni. Tak sisi saya jadi sekolah tu cikgu. Okey, cikgu, ini saya dah siap. Okey, inilah rupanya. Okey, dan bentuknya pun jadi macam ni. Lepas tu kita nak kena buat apa cikgu? Okey, yang tu kita buang, kita tak nak. Yang ni? Yang tu tak nak. Okey, sekarang kita ambil yang sampul surat pertama ni. Okey, letak. Kita letak di belakang tu. Okey. Dan Akmal boleh ambil blue tack untuk tampal supaya dia lekat. Okey. Baik. Iya. Pakai ni je cikgu boleh? Tak kat sini. Okey. Tampal dekat sini sikit. Buat kecil-kecil je, jangan buat besar-besar. Nanti dia berbonggol-bonggol. Okey. Oh, ini pun salah satu tip juga cikgu kan? Cikgu, ada tak murid yang macam dia tak ada STEM tapi dia nak study juga. Jadi apa yang dia buat? Dia pergi saja cari gambar dekat internet, lepas tu dia print, dia tampal je. Tak boleh. Sebab ni kita perlukan STEM yang real, yang betul. So mereka boleh mungkin boleh tanya pendapat guru penasihat di mana mereka boleh beli. Sama ada di pos-pos besar yang terdekat, di laman sesawan pun ada jual. Collectors ataupun di pameran-pameran yang sekolah mereka sertai lah macam yang saya sebutkan tadi. Baik cikgu, ni betul ke cara saya buat ni? Salah. Banyak sangat cikgu Banyak sangat. Secubit je. Secubit je. Okey, apa yang cikgu cakap tadi, Akmal, salah tu sebab saya buat macam ni. Sebab kenapa kita tak nak ada macam ni, takut nanti bila kita tampal dia akan ada berbonggol-bonggol, berlekuk-lekuk. Dan juga pembaziran. Jadi kita buat je kecil-kecil macam ni. Okey, secubit macam ni. Okey, dan kita pun tampal. Betul cikgu? Okey, kita nak tampal cikgu. Alright, so tampal. Okey, jadi nak tampalnya senang. Dekat belakang saja. Sebab itulah dia panggil tingkap. Okey, nampak? Macam ni. Itu dia. Okey, jadi hasilnya adalah seperti yang saya tunjukkan tadi. Nampak? Ini daripada yang belakang dan ini daripada sisi depan, sisi depan ni. Okey. Nampak? Yang ini depan, ini depan. Yang ini belakang. Yang tadi kita letakkan blue tack tu cikgu. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Wah, seronoknya. Macam-macam saya belajar cikgu. Tapi katanya cikgu nak kongsikan banyak lagi. Betul cikgu? Betul. Kalau nak tahu apakah ianya? Okey, semuanya selepas ini dekat mana cikgu? Kelab dan Persatuan. Di Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Azina. Cikgu, beritahulah saya awal-awal nak pergi melancong, Cikgu. Kita kena bawa apa? Kita kena bawa pasport. Betul, bawa pasport tu dah betul. Tapi ini sampai ada 3 pasport ni, Cikgu. Siapa lagi seorang dia nak pergi melancong ni, Cikgu? Okey, satu lagi tu mungkin adik dia. Cikgu, apa kaitannya dengan pameran stem? Lepas tu dengan pasport pula ni, Cikgu. Okey. Untuk pasport ni dipanggil pasport stem. Okey. Ini adalah satu kenang-kenangan untuk mereka mengabdikan peta stem dan juga postmark ataupun cap. Ni macam cap tu, cap tu. Kalau dekat lapangan dekat masa kita nak pergi overseas kan, dia ada banyak kan cap tu. Betul. Macam tu juga untuk yang pasport stem ni, mereka boleh buat koleksi sebagai koleksi. Sebagai kenang-kenangan mereka. Okey, salah satu contohnya seperti yang ada yang di tangan saya, ini merupakan pada tahun 2022. Tahun ni lah, Cikgu. Yang mana berlangsungnya pameran stem antarabangsa di Indonesia. Nampak tak? World Stem Championship pada bila tu, Cikgu? Ogos. Ogos lepas. Jadi inilah pasportnya, macam mana rupa bentuk dalamnya. Inilah dia souvenir sheet yang mana anda boleh dapatkan. Ini yang koleksi limited edition. Semasa di sana. Nampak tak? Inilah yang mana nampak kosong kan? Memanglah kosong. Sebab itulah fungsi pasport ini, bila kita pergi ke pameran antarabangsa, kita boleh mintakan cap tersebut. Betul. Kan, untuk turunkan dekat kita punya pasport ni. Tapi Cikgu, okey, saya dah faham dah fungsi pasport ni. Yang fungsi ada rama-rama, ada kupu-kupu, ada apa lagi ni, Cikgu? Dragonfly. Semua ni untuk apa, Cikgu? Okey, untuk patung. Untuk lebih kreatif, sebab ada juga ahli keseh yang tak dapat pasport ni kan, tak dapat pergi ke pameran tersebut. Mereka boleh mencipta sendiri pasport stem mereka sendiri. Macam mana tu? Okey, sebab tu saya nak tunjuk. Ini mereka boleh beli kat mana-mana lah, kedai mana-mana dia nak. So, saiz dia comel macam ni. Saiz buku pasport lah. Buku pasport. Dan dalam ni sebenarnya kita bolehlah, sebenarnya yang kosong. Tapi ada garis-garis ni pun tak apa. Alright. So, untuk menambahkan lagi kecomelan kreativiti mereka, kita boleh letak stiker, hiasan. Okey. So hari ni kita boleh Akmal boleh tunjukkan kreativiti. Tunjukkan kreativiti Akmal. Macam mana nak hias pasport Akmal sini. Baik. Jadi kalau macam ni saya akan letak nama saya lah, boleh? Boleh. RONALDO. Boleh kan, Cikgu kan? Tak apa. Jadi macam ni lah contohnya kan. Jadi saya boleh letaklah nama saya, apa nama saya? A. Mana A-nya, Cikgu? A pun dah habis. Okey, jadi saya akan ambilkan stiker macam ni. Contohnya kan, saya nak letak Akmal. Jadi saya letaklah A dekat sini, lepas tu K dekat sini dan seterusnya. Tapi sambil-sambil saya nak lekatkan juga ni, Cikgu kan. Cikgu, mungkin saya boleh saya nak bertanya kepada Cikgu jugalah kan. Apa antara pengalaman yang paling manis sewaktu Cikgu pergi ke pameran antarabangsa yang pada tahun-tahun sebelum ni, Cikgu? Okey, yang paling best, saya dapat mengenali pengumpul-pengumpul stem daripada negara-negara lain. Dan masa tu kita dapat bertukar-tukar fikiran, sebab kita mula dengan zero. Kita tak tahu. Jadi bila kita nak tahu tu, kita tanya orang yang lebih tahu. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman yang ataupun knowledge, pengetahuan yang baru daripada pengumpul-pengumpul stem yang tegar ni. Begitu juga anak murid, anak ahli kelab ni, mereka boleh membeli stem daripada pengumpul-pengumpul ni dengan harga yang berkaitan. Okey, Cikgu, baik. Contohnya yang ini saya punya dah siap lah. Okey, jadi rupanya macam ni. Okey. Kerajaan tu Philately Passport AKH MAL. Bukan MAIL Okey, baik. Jadi bila kita bawa pasport ni, kita bolehlah kumpulkan stem kat dalam ni, Cikgu. Betul. Kan? Macam kita punya diary tu. Wah, seronoknya. Yang penting pasport stem dia mesti ada stem dan dia mesti ada cap pembatalan. Maksudnya okey, stem. Lepas tu cap sekali kat atas dia. Bila dia pergi tempat-tempat, contoh dia pergi, let's say Akmal pergi satu tempat, pergi Pulau Pinang. Okey, contoh. Okey, Akmal nak pergi ke ibu pejabat pos
pos besar Pulau Pinang. Okey. Okey, boleh pergi kat sana minta beli stem dan kita nak cap pembatalan di sana. So kita boleh letak di pasport stem. Kalau contohlah macam saya saya tak nak kotorkan stem saya. Saya hanya nak cap saja. Boleh dekat buku pasport? Boleh, tapi dia tak lengkap lah. Pasport stem tu kita nak ada cap pembatalan tu dan juga stem menunjukkan benda tu kita betul-betul buat di sana lah. Itulah yang menunjukkan dia ni betul lah ada pergi Pulau Pinang contoh. Dia ni betul lah ada pergi Jakarta kan, yang mana dia terlibat dalam pameran stem antarabangsa cikgu kan. Wah, so bila dia tengok balik tu, saya dah pergi kat sini, saya dah pergi pameran sini. So banyak kan kenangan-kenangan yang dia boleh ingat balik bila dia tengok dia punya pasport stem. Cantiklah cikgu. Baik cikgu, yang ini adalah pada tahun 2014. Adakah cikgu mengikuti pameran ini di mana cikgu? Di Melaka tak silap saya. Ini tuan rumah cikgu. Kuala Lumpur. Maafkan saya, di KL lah, di Kuala Lumpur. Yang ini cikgu terlibat ke? Ya, saya pergi bersama anak adik-adik kesal sekolah saya. Mungkin cikgu boleh ceritakan juga apa yang berlaku pada ketika itu cikgu, sebab ini kalau saya lihat 2014. Okey, masa tu pihak Pos Malaysia sendiri ada menganjurkan aktiviti mewarna dan juga kuis untuk ahli-ahli kelab yang hadir pada hari itulah. Baik cikgu, kalau saya dapat lihat kan ke atas ni ada macam-macam negara kan. Ini maksudnya apa cikgu? Adakah ini negara-negara yang terlibat pada ketika itu? Ya, ada Thailand, yang 4 buah negara, Thailand, Singapura, Malaysia dan juga Indonesia ya. Banyak cikgu. Kalau saya tengok dekat sini pun juga, saya pada Indonesia kan, ada Iran juga, ada yang ni Korea. youth ya. Ini bukan foundation. Ini adalah youth. World Youth STEM Exhibition. Dia lain pula. Baik cikgu. Jadi contohlah kalau macam saya nak pergi bercuti di Korea contoh kan, tapi dalam masa yang sama saya pun merupakan ahli kesal juga. Betul. Saya membawa buku pasport saya ni. Saya pergi ke dekat pejabat ofis sana. Saya nak minta cap tu dan juga stem. Boleh juga? Boleh. Itu kira koleksi antarabangsa lah. Di seluruh dunia. Saya rasa kan cikgu, kita kena wujudkan satu budaya yang mana mungkin ada murid-murid kan orang kata dapat pergi ke luar negara bercuti bersama keluarga, tak kisahlah mana-mana negara pun kan. Jadikan ini sebagai satu aktiviti yang saya rasa cukup menarik, betul cikgu? Betul. Selain daripada kita merakamkan kenangan ataupun gambar-gambar dekat sana, kita juga nampak boleh dapat stem tu cikgu. Ya, stem dan juga dia punya postmark dia, pos pembatalan tu. Itu yang mahal sebenarnya cikgu kan. Cikgu, saya nak terima kasih banyak-banyak kepada cikgu lah sebab nak kongsikan kepada saya kan ilmu mengenai macam mana nak buat folio, nak buat apa tu lagi cikgu? One page dan pasport ni. Ini semestinya akan menjadi hobi terbaru untuk saya cikgu. Jadi kita berada sampai di hujungnya. Mungkin cikgu boleh nak katakan sesuatu kepada murid-murid yang sedang menyaksikan Kelab dan Persatuan kita cikgu, silakan. Okey, nampak tak? Kesan ni bukan saja kita buat di dalam indoor, tapi sebenarnya kita dapat keluar daripada kepompong, dapat berjumpa dengan mereka di luar sana, kawan baru, okey, dan buat aktiviti yang lebih menarik. Yang penting hebat. Dia lebih kepada meningkatkan kreativiti ahli kesal itu sendiri. Jadi jomlah kita sertai ahli menjadi ahli kesal. Ya, itu dia. Terima kasih banyak kepada Cikgu Azrina. Terima kasih. Dan kepada anda kalau tahu apa lagi yang saya akan kongsikan kepada anda dalam Kelab dan Persatuan, nantikan episod seterusnya. Kita jumpa lagi. Saya Akmal Nazri Dan saya Puan Azlina. Assalamualaikum. Bye-bye.